Kita surah Ali Imran ni untuk tahun ni kita rumit sikit sebab tak ada baca. Kita tak sempat nak baca surah Ali Imran. Tahun lepas kita dah tengok sebab kita tahun ni tak ada tengok. Jadi apa yang kita baca tu modal dulu. Surah Fatah ni, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Baca dah lah. Ayat berapa? 22. Sunnatullahi allati qad khalat min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Ada Allah Ta'ala yang telah berlalu sebelum ini pun begitulah, memberi kemenangan kepada ahli hak, ahli tauhid, dan mengalahkan, menghina dan menghancurkan ahli batil, yakni ahli syirik. Dan cara ini sampai bila-bila. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, kamu tidak akan dapati sampai bila-bila perubahan pada cara Allah ini. Jadi tidak perlu bimbang. Minta kamu ni ahli tauhid, ahli iman, ahli taqwa, ahli amal soleh, ahli sunnah Nabi, kamu tetap akan dibantu. Di antara bantuannya ialah wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Pada masa perjanjian tu, di antara apa yang Allah Ta'ala buat pada mereka sahabat Nabi ni, Allah Ta'ala tak bagi kepada orang kafir ni surai mereka. Mari berjanji saja. Makna pertamanya, dia mari nak umrah 1,400 orang kafir bukan 1,400. Di Mekah tu begitu sekali ramai. Hak keluarga perang tu sebahagian ya. Jadi mereka sebenarnya boleh ambil kesempatan. Nak tunggu apa lagi, dia mari dah belakang surah tekak betul-betul ni. Mana surah kepala dia untuk dipancung. Sebab dia mari untuk buat umrah, senjata tidak ada. Jadi inilah peluang untuk kita bunuh. Tapi Allah Ta'ala tidak buat begitu. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum. Allah Ta'ala lah yang telah menghalau tangan mereka daripada membunuh kamu. Dan wa aydiyakum anhum, dan Allah Ta'ala menghalalkan tangan kamu untuk memerangi mereka. Berjanji saja nak perang, berbaiat di bawah pokok bahawasanya Sayyidina Osman telah dibunuh, maka untuk mempertahankan kita orang Islam yang benar ni kena perang. Tapi berbaiat saja, tidak berlaku peperangan. Di batni Makkah, iaitu di kawasan Mekah, yakni di sempadan sini. Batni mana di sempadan Mekah, iaitu di Hudaibiyah. Min ba'di an aghfarakum alaihim, setelah kamu diberi kuasa untuk mengalahkan mereka. Setelah kamu diberi kuasa untuk mengalahkan mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Ta'ala terhadap apa yang kamu lakukan Maha melihat. Terjemahan kedua, semasa Nabi SAW dengan para sahabat 1,400 ni nak balik semula ke Madinah setelah perjanjian dibuat, ada beberapa kumpulan orang kafir ni diupah untuk serang hendak. Mana dia nak bunuh Nabi dengan sahabat dengan cara hendak, senyap-senyap. Tapi Allah Ta'ala bagi maklumat ini lebih awal melalui wahyu. Daripada dia nak bunuh Nabi, mereka ditangkap. Mereka ditangkap hidup-hidup. Cuma Nabi lepaskan mereka sebab jaga perjanjian. Jadi situ maknanya Allah tahan dah orang kafir daripada bunuh hendak-hendak tu. Allah bagi pada kamu kuasai mereka, tapi Allah tahan juga mereka daripada dibunuh kerana nak jaga perjanjian. Sebab perjanjian ni penting. Kalaulah berlaku peperangan, maka perjanjian pun terbatal. Jadi kamu akan dituduh silap, belok. Jadi semua tu Allah Ta'ala buat berlaku. Humul ladina kafaru. Sini syikayat. Orang kafir Mekah sebenarnya mereka berhak diperangi. Cuma Allah tak izin mereka diperangi kerana sesuatu yang baik untuk orang Islam. Apa dia? Dalam masa orang Mekah semua sekali ni ramai-ramai kafir berlaku syirik, tapi ada segelintir yang beriman. Anak cucu dia, kadang-kadang isteri, kadang-kadang anak saudara, kadang-kadang sepupu, yang beriman. Dan keluarga mereka tahu pun. Keluarga mereka yang kafir tahu, tapi saya lah, mu nak ikut Muhammad ikutlah, tapi jangan pergi ke Madinah. Mana gitu. Nak ikut Muhammad ikutlah, tapi jangan pergi ke Madinah nak sembahyang nak gabai. Ramai juga. Nah,
Dia nak bunuh, dia tak datang hati, dia sayang pun. Cuma dia tak suka orang-orang ni pergi ke Madinah. Jadi duduk dengan Nabi sama sekali mereka tidak suka. Nak ikut Nabi duduk sini tak apa. Ada segelintir. Yang mana Nabi dan sahabat tak tahu, Allah tahu. Ada beberapa orang ni beriman senyap ni. Jadi sekiranya Allah luluskan peperangan, para sahabat 1,400 akan masuk serat, nescaya sahabat Nabi akan bunuh sahabat dia sendiri. Ini masalah sebenar. Sebab duduk mereka bersekali dengan orang kafir. Duduk sekali. Sebab biasanya apabila peperangan, cara Allah Ta'ala ialah Allah asingkan orang kafir suku solik orang kafir, orang umi lari jauh. Maka sanalah kalau Allah nak azab pun. Ni yang boleh duduk campur gini, maka tentu tidak boleh ada peperangan. Jadi mereka bai'ah nak mati pun Allah tidak luluskan kerana hikmah yang Allah tahu, mereka tidak tahu. Yang ni para sahabat tidak tahu, serupanya ramai juga anak-beranak orang kafir duduk di Mekah ni yang beriman. Inilah di antara alasan. Yang kedua, orang-orang Mekah ni pun satu hari nanti dia akan beriman juga. Dalam takdir Allah, orang Mekah ni berapa orang saja akan mati kafir. Hak mati kafir lama mati dah. Hak akan mati kafir tak aman. Sebab majoriti orang Mekah hari ni dia akan jadi orang Islam. Termasuk Abu Sufyan, termasuk orang-orang yang datang untuk buat perjanjian. Di antaranya Suhaib bin Amr radhiyallahu anhu, salah satu wakil daripada orang Mekah untuk perjanjian. Dia juga masuk Islam. Amat sungguh. Majoriti. Jadi kalau kamu perang dengan mereka, kamu akan bunuh mereka, hantar mereka neraka cepat-cepat. Kalau biarkan mereka tidak berperang, 2 tahun lagi semua masuk Islam. Jadi apabila mereka masuk Islam dengan usaha kamu, pahala kamu di syurga banyak. Kalau bunuh mereka masuk neraka, pahala tak banyak. Ini hikmah-hikmah. Tapi Allah Ta'ala beritahu, memang di antara mereka ni layak untuk diperangi. Humul ladina kafaru, mereka sebenarnya kafir. Mereka orang Mekah sebenarnya kafir, kata Tuhan. Wasaddukum anil masjidil haram, dan mereka juga menghalang kamu daripada guna masjid haram. Ini 2 perkara. Yang ketiga, wali hadiah ma'kufan, dia juga menghalangkan kamu untuk pergi buat umrah dan sembelih binatang di sana. Dia halal kamu di Hudaybiyah ini, bermakna dia halal sembelih kamu. Tertahan an yablugha mahillah, untuk sampai ke tempat sembelihan sebenar. Jadi duduk sembelih di Hudaybiyah belakang, tanah halal pun. Ini semua sekali perkara-perkara yang mereka buat sudah cukup untuk diserang, diperangi. Tapi kenapa tidak perang juga? Ini sebab mawanid dia panggil. Sebab-sebab yang tidak dibenarkan peperangan berlaku. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'u mu'minat. Kalaulah tidak kerana lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman yang ada bersama mereka, duduk sekali ni dalam Mekah, yang mana lam ta'lamuhum, kamu tidak tahu mereka itu. Kamu tidak tahu mereka itu beriman, duduk sekali dengan keluarga-keluarga kafir. Yakni antata'uhum, yakni kamu tidak tahu lalu kamu bunuh mereka. Antata'uhum, kamu bunuh mereka dengan sebab tidak tahu. Lalu dengan sebab itu fatusibakum minhum ma'arrah bighairi ilmi. Lalu dengan sebab bunuh saudara sendiri seagama menyebabkan kamu ditimpa malu sangat besar, tanpa pengetahuan daripada kamu. Bunuh orang dia sendiri. Jangan jadi gitu. Oleh kerana itu, kalaulah tidak diberi kepada kamu keizinan perang, ada kebaikan. Jadi para sahabat hanya dapat tahu ini dalam perjalanan balik. Sebab surah ni turun semasa mereka dalam perjalanan balik daripada Hudaybiyah ke Mekah, ke Madinah. Barulah mereka semua kata, wah, Masya Allah, rupanya begini daripada Allah Ta'ala. Kita tidak tahu. Barulah reda satu demi satu. Yang ketiga, liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha. Allah tidak bagi perang dengan orang Mekah ni supaya Allah boleh memasukkan dalam rahmat agama Islam ni siapa-siapa saja yang dia kenaki suatu hari nanti. Jadi buat Mekah hari ni memang dia kafal lah, tapi pada 2 tahun lagi semua ni akan masuk Islam. Oleh kerana itu tak patut perang lagi. Cuma Allah kata lau tazayyalu, kalau mereka duduk berasing, orang Islam suku duduk, orang kafir duduk suku. Kalau duduk suku, la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima, nescaya kami akan azab orang-orang kafir di antara mereka orang Mekah ini azab yang sangat memedihkan dengan luluskan peperangan. Kalau mereka tazayyalu, duduk berasing, orang umi dia ada penempatan suku, orang kafir tempat dia suku, nescaya kami luluskan peperangan.
la'adzabna, kami akan azab mereka lebih lagi. Iz ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Jadi Allah Ta'ala akan azabkan mereka ni sebab apa? Allah ada kepada hati mereka. Iz ja'ala alladhina kafaru, di waktu Allah Ta'ala jadikan ke dalam hati orang kafir ni hamiyah, sombong angkuh. Hamiyatal jahiliyah, sombong angkuh orang jahil. Sombong angkuh orang jahil. Dan makna sombong angkuh orang jahil ni berlaku di antara detik-detik yang menyedihkan adalah detik-detik anak kepada Suhaib bin Amr yang mewakili orang kafir Quraisy ni sebagai juru perdamai ni. Anak dia Abu Jandal, dengan susah payah dirantai, diikat oleh keluarga dia, lari untuk diselamatkan oleh Nabi dengan rombongan 1,400. Tapi bila dia lari-lari, ditangkap juga. Lalu ayah dia yang wakil sebagai penyanyi, Suhaib kata, wahai Muhammad, ini anak aku, termasuk dalam perjanjian ni, kalau dia pergi sana pun kamu kena hantar balik. Masa tu Abu Jandal merayu, meminta daripada sahabat Nabi supaya tolong dia. Nabi kata, sabarkanlah wahai Abu Jandal, Allah akan buka jalan. Nabi hanya sempat bersabda sedemikian perkataan saja, sabarkanlah wahai Abu Jandal, Allah Ta'ala akan buka jalan. Jadi para sahabat yang melihat keadaan dan suasana ketika itu tidak sabar. Makna seolahnya berat sebelah. Sekurang-kurangnya hak maridah ni lepaskanlah. Tapi tidak, dia kata ini pun masuk dalam perjanjian. Itu dia panggil hamiyah al-jahiliyah, maknanya sifat sombong angkuh jahiliyah. Dengan begitu, qum fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Masa orang jahiliyah, orang kafir Mekah ni bersifat sombong, Allah telah turunkan ketenangan ke atas rasulnya khas, dan ke atas orang mukmin semua sekali boleh ikut apa yang disabdakan oleh Nabi. Ini sakinah daripada Allah. Dan Allah Ta'ala alzamahum kalimat at-taqwa, memberi kekuatan berpegang dengan kalimat tauhid. Kalimat taqwa ni kalimat tauhid. Al-zaman, di mana Allah memberi kekuatan kepada mereka untuk berpegang kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita ni adalah hamba Allah, kena ikut syariat. Kita ni adalah pengikut Rasulullah, kena ikut sunnah. Jadi duk ada tu, duk pegang Allah dengan Rasul itulah, maka segala suasana yang berlaku di depan mata mereka tidak boleh mengatasi. Jadi Allah memberi kekuatan pada mereka berpegang dengan kalimat taqwa, kalimah yang menyelamatkan diri mereka daripada derhaka. Wa kanu haqqa biha wa ahliha. Memang mereka ini semasa dunia memang berhak dapat, dan mereka juga ahli kalimah ini di akhirat. Dunia mereka adalah ahli kalimah ini, dan di akhirat juga ahli kalimah ini. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, manusia saja tidak tahu. Jawab kesamaran tentang mimpi Nabi. Jadi mimpi Nabi ini, dia mimpi kata dia tawaf. Kenapa tak boleh tawaf juga? Sebab mimpi Nabi tentunya wahyu. Nabi beritahu mimpi dia daripada hadis sahih. Sahabat kata, oleh kerana Nabi mimpi, kita pergi Mekah mati hidup tak ada masalah apa. Sebab mimpi Nabi adalah wahyu. Mereka yakin. Tapi apabila sampai ke Hudaybiyah, tak boleh buat tawaf. Jadi apa yang Nabi nampak ni boleh jadi salah kali? Tidak. Ayat ni nak membatalkan makna tu. Nabi bermimpi, dia tawaf, tapi Nabi tidak diberitahu tahun bila. Ya, kamu datang pada tahun ini sama suruh. Kamu mengira nak datang ke Mekah, nak tawaf pada tahun ini. Apabila kamu tahu Nabi telah bermimpi, tapi mimpi itu bukan untuk tahun ini. Mimpi itu untuk tahun 7 Hijrah, tahun depan. Jadi apabila kamu gopoh datang pada tahun ini, berlakulah Hudaybiyah. Jadi mimpi Nabi tadi memang benar, tapi mimpi Nabi untuk tahun berikutnya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuktikan bahawa mimpi Nabinya benar. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuktikan mimpi Nabinya, Rasulnya itu memang benar. Iaitu la tadkhulunnal masjidal haram, kamu pasti akan masuk juga masjid haram, insya-Allah. Insya-Allah Ta'ala amini, dengan aman tentera. Apabila habis buat umrah, muhalliqin sebahagiannya cukup kepala, ru'usakum wa muqassimin sebahagian lain gunting. Dan kamu masuk itu la takhafu, kamu tak akan rasa takut pun semasa duduk dalam Mekah ni dalam selama 3 hari. Masa masuk hingga keluar balik. Tapi bila tahun depan,
Jadi dalam ayat ni nak beritahu pada sahabat Nabi yang balik ni tahun depan. Fa'alima ma lam ta'lam. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Cuma Allah adakan kamu mari juga hari tahun Hijrah ini untuk Hudaybiyah. Takdir Allah Ta'ala gitu. Allah adakan kamu mari juga pada tahun Hijrah ni adalah untuk Hudaybiyah, untuk adakan perjanjian damai yang menyebabkan orang kafir masuk Islam. Tapi hak mimpi Nabi juga akan berlaku pada tahun depan. Kamu tidak tahu, Allah yang tahu. Faja'ala min duni dzalika, lalu Allah gantikan. Allah gantikan. Kerana kamu tak boleh masuk umrah tahun ini, mana tidak boleh masuk tawaf, fathan qariba, Allah gantikan dengan dapat harta ghanimah daripada Yahudi Khaybar. Allah ganti. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ini jumlah ta'lil dia. Kenapa mimpi Nabi itu benar? Kerana dia rasul. Rasul Allah Ta'ala pilih untuk supaya buat benda-benar, benda betul. Jadi di antaranya mimpi dia. Rasul itu sendiri adalah alamat kebenaran. Jadi bila dia mimpi, maka mimpi dia memang benar. Cuma bila waktu itu tidak diberitahu dalam mimpi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah memilih sebagai utusan rasulnya Muhammad dengan hidayah Al-Quran dan sunnah dinil haq. Dinil haq ni agama yang benar. Agama yang benar ni penghayatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hadis sama ada perbuatan Nabi, persetujuan Nabi dan sabdaan Nabi. Dinil haq. Tujuan Al-Quran dan hadis dan sunnah ni liyuzhirahu ala dini kullihi, supaya dapat dizahirkan, ditinggikan ke atas semua pahaman-pahaman dan cara-cara hidup lain. Ad-din ni mana cara hidup dan pahaman lain. Jadi oleh kerana Nabi dipilih untuk tujuan ini, maka Allah Ta'ala akan zahirkan. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah Ta'ala sebagai saksi. Nak sudah keadaan ni sambung insyaAllah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan.